Engkau baca Quran supaya orang panggil hang qari, dan orang telah pun panggil hang alim, dan orang telah pun panggil hang qari, maka dia diambil, disentak wajahnya dan dicampak ia ke dalam neraka. Oh, bahaya tuan. Susah hati kita baca hadis ni. Sebab itu di kalangan ulama salaf, maka kata, aku tak mau membentangkan apa? Membentangkan amalanku dengan perkataanku, bimbang aku jadi munafik. Kata Nabi lagi, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli atau kullahu. Allah Ta'ala bagi kepada dia satu orang, wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli, satu orang yang Tuhan bagi dia kaya, bagi harta benda macam-macam jenis harta dia ada kat dia. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Tuhan bawa dia bawa mari pada Allah Taala dan disebut inilah nikmat Tuhan masa dunia hak pada hang sekian-sekian. Hang tahu? Famadza amilta fiha? Hang buat apa dengan nikmat ni semua? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha laka. Tak ada satu jalan yang mana engkau suka supaya dibelanjakan padanya ya Allah, melainkan aku belanja semuanya untuk kau. Orang nak derma musalla kah, orang nak derma masjid kah, orang nak buat madrasah kah, orang nak buat apa aktiviti Islam, aku bagi. Orang nak perang kah, aku bagi. Aku tak tinggal. Qala, Tuhan kata kazabt, Tuhan kata bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad wa qad qil. Kau buat semua tu supaya orang kata hang bermurah hati, hang ni penderma, dan orang pun memang telah kata pula benda tu di dunia kau. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi, lalu diperintahkan dia disentak wajahnya, summa ulqiya fin nar, lalu ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadirin mukminin sekalian, hadis ni Nabi SAW cerita pada kita, kita jadi takut. Maka setiap orang kena banyak-banyak minta pada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa amalan saliha wa niyatan mukhlisa. Minta Tuhan bagi hati yang khusyuk, minta Tuhan jadi amal yang saleh, minta Tuhan bagi niat yang ikhlas. Sikit tak apa amal ni, tapi ikhlas. Banyak tak guna tapi tidak ikhlas. Sikit tak apa tapi ikut sunnah. Banyak tak guna kalau ikut menyanggahi sunnah ataupun bid'ah. Ikut. Sebab tu tuan-tuan, pada hari kiamat kelak ada orang mari pada Allah Ta'ala berhebat, besar. Nabi kata ditimbang dia sebesar habuk pun tak ada. Mari orang kecil macam Abdullah bin Mas'ud, ketin dia kecil ya, Nabi kata lebih berat daripada bukit Uhud kalau nak ditimbang amalan salih dah. Hadirin mukminin sekalian, falanaqussanna alaihim bi'ilmin, Tuhan akan cerita balik kat kita semua benda yang kita buat. Wa ma kunna ghaibin, Tuhan kata kami akan cerita balik semuanya dengan yakin, dan kami tidak ghaib, kami tidak menghilangkan diri ketika apa yang kamu lakukan. Hadirin mukminin, Allah Ta'ala tanya semua umat, tanya Rasul, dan umat yang kemudian akan menjadi, kita akan jadi saksi pada umat lain. Kita juga akan jadi saksi kepada orang bukan Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian kami jadikan kamu umat yang pertengahan supaya kamu jadi saksi kepada sekalian manusia dan Rasul menjadi saksi pada kamu. Jadi kita kalau duduk di pejabat tu, kita Muslim, hak lain bukan Muslim, kita lah akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok. Hak semua bukan Muslim ni merujuk kepada hang. Apa hang nak jawab tentang mereka tak mau beriman?
Kita orang Melayu akan ditanya, pasal apa orang tak mau beriman? Pasal tengok Melayu. Pemimpin-pemimpin negara orang Islam, dengan segala perangai yang buruk jika mereka lakukan, mereka akan ditoal oleh Allah Ta'ala. Kerana sebab mereka lah maka orang lain tidak percaya pada agama. Demikian seluruhnya. Gerakan Islam ke, tidak gerakan Islam ke, hadirin mukminin sekalian, semua orang Tuhan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Dan bapa akan ditanya, apa yang telah kau buat pada anak isteri kau setelah aku amanahkan? Nabi kata, kamu ambil mereka dengan nama Allah. Apabila isteri kau keluar daripada rumahmu dengan tidak menutup aurat, dan anak perempuanmu keluar daripada rumahmu dengan tidak menutup aurat, apa yang kau buat? Apabila anak perempuan dan lelakimu tidak salat, dan kau berada di dalam rumah itu, dan kau tahu mereka sudah baligh, dan apabila isterimu meninggalkan salat, orang yang menjadi ketua pada suatu tempat, demikian seterusnya. Kadang orang ni suka baca, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan Allah, mereka orang kafir. Dia nampak hak atas ya, dia tak nampak dia yang duduk jaga orang bawah ni. Dia pun ada sempadan yang kau hukum juga. Dia tu nampak tu, semua tak buat undang-undang Islam tu dah. Yang dia di rumah pun teruk macam tu lah. Di bawah wilayah kau tu, rumah tu wilayah kau buat undang-undang Islam, kau buat peraturan Islam. Kau nak kafir kau orang, kau kafirkan diri kau dulu. Walaupun sebenarnya bukan maksud kafir seperti mana itu. Jangan tuan-tuan duduk kafir orang lah. Tapi ertinya perbuatan itu. Dan semua orang ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh kerana itu semua orang kena jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Tuhan tak gaib, dia ada. Tuan-tuan, saya pernah sebut berulang kali, barangkali kita semua tahu, akhirat ini adalah kekuatan dalam hidup manusia ini. Kalau tidak, kita ni kalau tak ada hari akhirat, hidup ni sesuatu yang sangat kecewa. Tuan-tuan, tuan tengok orang kadang-kadang jahat, dia kaya, apa saja dia ada, hebat. Kita pergi hotel-hotel yang mewah, hebat. Mereka ni makan, kita pergi atas urusan kan, satu kali hadap makan RM1,000. Tengok mereka mayang pun tak. Setengah tu kafir lagi. Ada orang yang zalimkan orang lain tapi hidup kaya raya. Ada orang yang kena zalim, hidup dalam keadaan miskin dan susah. Ada orang tutup aurat sembahyang tapi dia miskin dan fakir. Ada orang dedah aurat, terdedah sana sini, kemudian dia kaya. Kalaulah tidak ada hari akhirat,